Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang kita dah maklum, hari ini kita akan sambung ke topik subtopik yang seterusnya, iaitu standard kandungan 2.3 iaitu kitar nitrogen. Okey, sebelum ni kita dah masuk 2.2 mikronutrien, kandungan yang diperlukan oleh nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Jadi kali ini kita sambung ke 2.3 iaitu kitar nitrogen. Baik, kitar nitrogen ni apa dia kitar nitrogen? Dia adalah satu kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air. Maksudnya daripada nitrogen ni, kalau masa tingkatan 2 kita belajar dalam tajuk komposisi udara. Ingat tak, komposisi udara 70% ataupun 70% daripada kandungan udara adalah nitrogen. Oksigen cuma ada 21%. Karbon dioksida ada 0.03%. Dan 1% lagi adalah benda-benda lain. Wap air, mikroorganisma, habuk, yang tu 1%. Jadi yang paling banyak dalam udara adalah nitrogen. Kenapa Allah jadikan nitrogen tu paling banyak sampai 70%, bukan oksigen yang paling banyak? Itu maksudnya nitrogen ni ada manfaat yang besar untuk benda hidup. Okey, apa manfaat dia tu kita nak belajar dalam tajuk ni. Okey, jadi walaupun kira-kira 78% komposisi udara terdiri daripada gas nitrogen, tumbuhan tidak dapat menyerap gas nitrogen ni secara langsung daripada udara. Dia tak boleh nak seduh, tarik nafas, seduh macam kita seduh oksigen. Okay, so proses ini dia perlukan satu proses pertukaran dulu. Sebelum tumbuhan tu dapat manfaat nitrogen ni, dia perlu ditukarkan dulu. Nitrogen ni perlu di-convert kepada satu bentuk lain. Okay? Jadi kita akan tengok. Baik, ini dalam buku teks. Dalam buku teks awak ada ni, nitrogen dia bermula di udara sebab dia dalam bentuk gas. Okay? Dia muncul ni dalam bentuk gas, nitrogen. Jadi dia duduk di udara ni dalam bentuk gas. Kemudian apabila adanya berlaku kilat, Allah jadikan fenomena kilat. Bila hujan ada guruh, ada kilat. Hujan, guruh, kilat tu bukan saja-saja, ada manfaat dia. Kilat ni sebenarnya membantu proses pengikatan nitrogen. Okey, kita tengok. Okey. Jadi kitar ni kita perlu faham dululah, nitrogen duduk di udara. Jadi dia akan turun ke tanah ni dalam bentuk nitrat. Dia perlu ditukar kepada ion nitrat dulu, barulah pokok boleh serap melalui akar. Sekiranya tidak ditukar kepada ion nitrat dan ia kekal sebagai gas nitrogen, pokok tak boleh dapat manfaat nitrogen tu. Okay? Jadi sebelum ni kita dah belajar dalam tajuk nutrien, keperluan nutrien oleh tumbuhan. Nitrogen perlu, tumbuhan perlukan nitrogen untuk daun yang sihat, batang yang kuat. Okay? Kalau tak ada nitrogen, daun tu akan jadi kuning. Okay? Pokok tu, batang dia akan jadi lemah. Pokok tu tak dapat membesar. Betul tak? Dengar. Okay. Dengar Okay. Jadi kita akan teruskan ni. Kita tengok kitar nitrogen ni. Tumbuhan hanya dapat menyerap nitrogen dalam bentuk ion nitrat. Okay? Daripada tanah melalui akarnya. Okay? Ion nitrat. Ion nitrat ni dan dia boleh diserap oleh tumbuhan. Apa yang awak perlu faham cuma nak cover gini je. Di udara, nitrogen wujud dalam keadaan gas. Dalam keadaan gas, tumbuhan tak boleh serap, tak boleh ambil nitrogen tu daripada keadaan gas. Dia perlu dapatkan nitrogen melalui akar. Jadi akar nak serap dia perlukan dalam bentuk ion. Sebab ion ni dia larut dalam air. Okay? Jadi air bawah tanah tu diserap oleh akar pula. Jadi melalui air tu dia boleh serap masuk ke akar dan seterusnya tumbuhan tu dapat manfaat dia. Okey, terdapat dua jenis proses dalam kitar nitrogen, iaitu proses penambahan ion nitrat ke dalam tanah dan juga proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Satu, ion nitrat dimasukkan ke dalam tanah dipanggil penambahan ion nitrat dalam tanah, dan satu lagi ion nitrat tu dikeluarkan balik daripada tanah, keluarkan balik, dia ditukarkan dalam bentuk gas nitrogen semula. Okey, sebab tu dipanggil kitar. Dia musing.
Dia mostly mula-mula dalam bentuk nitrogen gas, dalam bentuk gas. Lepas tu dia turun ke dalam tanah dalam bentuk nitrat, dalam bentuk ion. Lepas tu dia akan naik semula ke udara dalam bentuk gas dan ulang. Proses tu sentiasa berulang. Sebab tu dipanggil kitar. Okay, kitar ni maksudnya dia sentiasa berulang-ulang. Okey, kitar nitrogen ada dua tadi Cikgu Khabar, penambahan ion nitrat dengan penyingkiran ion nitrat. Kita tengok penambahan dulu. Contohnya tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Awak perasan tak, negara-negara yang ada kawasan gunung berapi, sekitar gunung berapi tu tanah dia sangat subur. Kenapa sangat subur? Okay, kenapa sangat subur? Sebab setiap kali berlakunya letusan gunung berapi, terdapatnya penambahan ion nitrat. Okay, berlakunya penambahan ion nitrat yang banyak. Jadi kawasan tanah tu akan kaya dengan nitrat, menyebabkan tanah dia jadi subur lah. Sebab nitrat adalah antara nitrogen adalah antara makronutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Okey, kemudian proses yang boleh menambahkan ion nitrat lagi ialah proses pengikatan nitrogen dan juga proses penitritan. Mungkin bila awak sebut nama-nama proses ni pening sikit, memang pening, okey? Sebab ada penitritan, ada pendinitritan ada pengikatan nitrogen, tapi gambar rajah yang cikgu tunjuk tadi tu perlu tengok acak-acak sikit lah. Okay? Sebab kalau awak tak tengok betul-betul, awak tak mampu nak ingat lah. Okay, kemudian proses penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Contohnya penyerapan ion nitrat daripada tanah lah. Bila tumbuhan tu ambil je nitrat, nitrat tu akan masuk kepada akar, masuk kepada pokok lah. Okay? Jadi nitrat yang ada dalam tanah tu berkurang. Itu salah satu bentuk penyingkiran lah. Kemudian proses pendinitritan. Pendinitritan ni dia tukar daripada ion nitrat, dia jadi gas nitrogen nanti. Okey, kemudian proses melarut resap nitrat. Okey, nitrat bleaching. Dia melarut resap. Maknanya dia serat dalam tanah lah, bila hujan turun, dia larut, dia meresap. Okey. Okey, kita tengok satu-satulah proses penambahan ion nitrat dalam tanah. Yang pertama, dia berlaku dengan tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Jadi tadi Cikgu Khabar dah, proses kilat ni Tuhan buat bukan saja. Bila kilat tu berlaku, tenaga haba yang terbebas akan mengoksidakan nitrogen di udara, lalu dia akan membentuk gas nitrogen dioksida. Okay, apabila hujan turun, gas tu, nitrogen dioksida tadi akan larut bersama-sama dengan air hujan dan membentuk asid nitrik. Lepas tu dia turun ke permukaan bumi. Asid nitrik tu pula kemudian akan bergabung dengan mineral dalam tanah dan membentuk garam nitrat yang boleh diserap oleh tumbuhan. Garam nitrat ni lah yang kita katakan ion nitrat. Okay, jadi ada dua situ, kilat dengan hujan tu sangat membantulah proses untuk pokok mendapat ion nitrat. Okey, begitu juga dengan letusan gunung berapi lah. Bila berlakunya letusan gunung berapi, menyebabkan ion nitrat tu akan gas nitrogen akan terasing menjadi ion nitrat dan dia akan mengalir melalui lava tu, mengalir ke kawasan sekeliling dia tu, menyebabkan kawasan tu menjadi sangat subur. Okey, kemudian proses pengikatan nitrogen. Proses pengikatan nitrogen ni dia menggunakan bantuan mikroorganisma ataupun ada dalam pokok, ada jenis pokok yang ada nodul akar tu, dia ada kekacang. Okey. Sekali kita tengoklah. Dan juga proses penitritan. Okey. Tindakan kilat. Ketika kilat terjadi ataupun letusan gunung berapi, tenaga haba yang terbebas pada suhu yang tinggi mengoksidakan nitrogen dalam udara untuk membentuk gas nitrogen dioksida. Ini yang cikgu cerita tadi. Jadi bila hujan turun, gas nitrogen dioksida dalam udara akan larut dalam air hujan lalu membentuk asid nitrik dan turun ke permukaan bumi. Okay? Asid nitrik akan resap dalam tanah dan bertindak balas dengan mineral untuk membentuk ion nitrat. Okay? Hasilnya kuantiti ion nitrat dalam tanah akan bertambah. Okey, proses pengikatan nitrogen pula. Bakteria pengikat nitrogen dalam tanah, air atau yang hidup bersimbiosis dengan nodul akar pokok kekacang, tugas dia menukarkan nitrogen daripada udara kepada ion nitrat. Okey, maksudnya ada satu makhluk lain ni yang berperanan, iaitu nama dia ialah bakteria pengikat nitrogen.
Okay, mikroorganisma. Bab 1 hari tu kita dah belajar dah mikroorganisma ada 5 termasuklah bakteria kan. Jadi salah satu bakteria ialah bakteria pengikat nitrogen. Dia duduk sama ada dalam tanah, dalam air atau duduk sekali dengan nodul akar pokok ni. Biasanya pokok yang ada kacang bulat-bulat ni, tak kira lah kacang tanah ke ataupun pokok yang mana-mana yang ada gendir-gendir bulat ni, biasanya dia ada bakteria pengikat nitrogen. Okey, jadi tugas bakteria ni ialah menukarkan gas nitrogen daripada udara kepada ion nitrat. Jadi secara tak langsung pokok ni lebih subur lah, dia dapat manfaat ion nitrat tadi. Hasil tindakan pengikatan nitrogen oleh bakteria pengikat nitrogen bakteria pengikat nitrogen menambah ion nitrat ke dalam tanah. Jadi nitrat bertambah di dalam tanah. Sebab tu kawasan biasanya nak subur-subur tanam pokok ke kacang. Okay, next yang ketiga, tadi cikgu khabar ada 3 proses kan, kilat gunung berapi, lepas tu yang kedua bakteria pengikatan nitrogen, proses pengikatan nitrogen, dan yang ketiga proses penitritan. Ini semua tiga cara untuk menambahkan nitrat di dalam tanah. Okay, proses penitritan pula berlaku apabila haiwan dan tumbuhan mati. Okey, bila ada, tak kira lah orang pun, manusia pun termasuk dalam kategori ni jugalah. Dia masuk dalam kategori ni. Cikgu tak mau sebut tapi hak ni. Nampak tak cikgu tanda tunjuk ni? Okey. Okey. Bila mati, ada bakteria pengurai yang akan menukarkan protein haiwan dan protein tumbuhan kepada sebatian amonium melalui proses penguraian. Kita mati, pokok mati, haiwan mati, semua akan mereput. Okay, kenapa boleh mereput? Kerana adanya kewujudan bakteria pengurai. Okay? Kalau tak ada, contohnya kalau kita tak mau reput cepat, kita buh dalam peti beku. Bakteria pengurai lambat bertindak bila dalam suhu terlampau sejuk, menyebabkan mayat tu ataupun bangkai tu tahan lama, tak reput-reput, tak busuk-busuk. Okay? Sebab kita dah slowkan tindakan bakteria. Tapi kalau dalam keadaan normal, dalam suhu biasa, dia akan mereput, berbau, lepas tu lama-lama dia akan jadi reput lah, hilang, tinggal tulang saja. Ini proses penguraian kita panggil. Penguraian ni salah satu daripada proses dalam proses penitritan lah. Kemudian apa berlaku? Bila dah berlaku penguraian, muncul pula bakteria penitritan. Tadi bakteria pengurai lain. Satu bakteria pengurai, kemudian bakteria penitritan. Tugas dia ialah sebatian amonium tadi, sebatian amonium ni dihasilkan oleh bakteria pengurai. Jasad haiwan dan tumbuhan yang mati diuraikan, dihancurkan. Urai ni beracur. Tugas tu dibuat oleh bakteria pengurai dulu. Bila dah hancur, dia tukar daripada protein kepada sebatian amonium. Sekarang sebatian amonium dah ada. Kemudian mari pula bakteria penitritan tukarkan pula sebatian amonium tu kepada ion nitrat. Sebelum ion nitrat dia jadi nitrit dulu, ion nitrit dulu. Kemudian barulah jadi ion nitrat. Pada masa dah jadi ion nitrat, inilah barulah pokok boleh serap melalui akar. Okey. Jadi hasil tindakan bakteria penitritan terhadap sebatian amonium akan menyebabkan tanah tu mengandungi lebih banyak ion nitrat lah. Ini proses penitritan. Cikgu harap jelas Kemudian proses penyingkiran ion nitrat pula. Tadi proses penambahan ion nitrat dalam tanah. Maksudnya nak bubuh nitrat banyak-banyak dalam tanah ada 3 cara. Cikgu ulang balik. Tindakan kilat ataupun gunung berapi, letusan gunung berapi. Yang kedua proses pengikatan nitrogen yang dibuat oleh bakteria pengikat nitrogen. Dan yang ketiga proses penitritan yang dibuat oleh, ada 2 bakteria terlibat di situ, iaitu bakteria pengurai dan juga bakteria penitritan. Sekarang proses penyingkiran ion pula daripada tanah. Penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Okey. Proses yang berlaku antaranya ialah proses penyerapan ion nitrat daripada tanah, proses pendinitritan, proses melarut resap nitrat. Okay, ada 3 proses ni. Kita tengok proses yang pertama dulu, penyerapan ion nitrat daripada tanah. Okay, yang pertama, tumbuhan menyerap ion nitrat daripada tanah untuk memenuhi keperluan nitrogennya tadi. Okay, bila nitrogen dah tukar kepada nitrat, turun dalam tanah, lepas tu pokok pun serap melalui akar. Itu nama proses penyerapan ion nitrat. Maksudnya pokok dah sedut semua nitrat, jadi kuranglah dalam tanah. Itu salah satu. Kemudian ion ini diguna untuk membentuk protein tumbuhan. Tumbuhan serap tadi
untuk bina pula protein dia supaya dia dapat membesar dengan subur, dapat berbuah, dapat lebih tinggi dan seterusnya lah untuk pembiakan dia. Untuk pertumbuhan dia. Kemudian haiwan pula akan makan tumbuhan ni. Okey, contohnya lembu ke kambing ke, dia akan makan pokok-pokok tu. Protein tumbuhan pindah pula kepada haiwan untuk membentuk protein haiwan. Okey, so proses tu berlaku ada kaitan, bersambung-sambung. Okey, jelas tak ni? Jelas tak setakat ni? Jelas. Okey, bagus. 8.25 dah. Kita ada setengah jam lagi. Okey, next. Proses pendinitritan. Tadi cikgu dah terangkan proses penitritan, betul tak? Sekarang pendinitritan. Okey. Pendinitritan, terdapat juga bakteria pendinitritan dalam tanah yang menukarkan ion nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen dan kemudiannya keluar daripada tanah dan balik semula ke udara. Ni direct je lah. Nama bakteria tu bakteria pendinitritan. Tugas dia tukar ion nitrat direct kepada gas nitrogen. Okay. Proses ini dikenali sebagai proses pendinitritan. Okey, kemudian proses yang ketiga, proses melarut resap nitrat. Macam mana dia berlaku? Ini adalah proses semula jadilah. Okey, melalui proses ini, ion nitrat dalam tanah dia akan melarut dalam air dan kemudiannya mengalir ke sungai ataupun ke bawah tanah. Tadi nitrogen, tindakan kilat menyebabkan dia turun ke tanah membentuk ion nitrat. Lepas tu dalam bentuk air tu, kalau hujan turun, air tu akan diserap oleh tanah, dia akan mengalir pula ke sungai. Okay, itu maksud proses melarut resap nitrat lah. Dan proses ini juga menyingkirkan ion nitrat daripada tanah. Kenapa singkir daripada tanah? Sebab dia dah mengalir ke tempat lain, sungai. Okay, sungai itu bukan tanah. Jadi itu yang kita kata melarut resap nitrat. Okey, seterusnya, apakah kepentingan kita nitrogen? Yang pertama, dia mesti ada kita nitrogen ni sebab dia perlu untuk kandungan mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Kalau tak, kandungan gas nitrogen akan berkurang menyebabkan tumbuhan tak dapat manfaat dalam bentuk ion nitrat lah. Tak bolehlah nak tukar kepada ion nitrat kalau nitrogen pun tak ada. Okey, jadi Allah buat ni bukan saja. Setiap satu ciptaan dia mesti ada manfaat. Okey. Kemudian kita nitrogen juga penting bagi mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Okay, kalau tidak tanah tak subur, pokok pun tak boleh membesar dengan baik. Okay, dan membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Maksudnya kalau protein tumbuhan penting untuk haiwan, jadikan sumber makanan. Kita pun makan juga, bukan haiwan saja, kita pun makan juga tumbuhan. Dan juga protein haiwan pula, kita yang makan, manusia yang makan protein haiwan ni. Jadi kalau tidak ada kita nitrogen, tak mungkinlah proses untuk protein tumbuhan ni boleh membiak, berkembang. Pokok tak boleh nak membesar, macam mana kita nak makan pokok tu. Okay? Haiwan tak boleh nak makan pokok yang banyak yang dijadikan makanan. Jadi macam mana kita nak dapatkan daging haiwan? Okay. Dan akhir sekali, kita nitrogen mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey. Bagaimana mengekalkan kandungan gas nitrogen di dalam udara? Okey. Hak ni kita nitrogen ni tengok dalam buku teks gambar ni sekerat je dok nampak ni, dia terlindung. Jadi kita nitrogen membantu mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam atmosfera dengan cara mengambil nitrogen daripada udara, kemudian dia tukar ke bentuk ion nitrat dan dia kembalikan semula ke udara dengan menguraikan ion nitrat. Okay? Ada dua proses utama tadi, penambahan ion nitrat dalam tanah dan penambahan dengan penyingkiran ion nitrat daripada tanah. Okay, jadi kitar ini kekal dalam keadaan berulang-ulang proses penambahan dan penyingkiran tu. Berulang-ulang, silih berganti. Okay. Oleh itu, kepekatan gas nitrogen dikekalkan pada 78% dalam atmosfera dan ini membantu memastikan kesinambungan serta kelestarian hidup di bumi. Okay, kesinambungan maksudnya berterusanlah. Kelestarian ni maksudnya dia saling berkait antara satu sama lain. Okey, mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Okey, ini antara manfaat dia lah.
Okey. Tadi manfaat yang pertama, dia mengekalkan kita nitrogen tu 78%. Kenapa perlu adanya kepentingan kita nitrogen ni? Kepentingan yang pertama tadi cikgu terangkan untuk mengekalkan kita tu. Okey. Yang kedua, untuk mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti. Okey, jadi nitrogen merupakan makronutrien yang kita belajar dalam standard kandungan 2.2 baru-baru ni. Okey, makronutrien yang penting. Makro maksudnya tumbuhan perlu banyak, kuantiti yang banyak untuk dia tumbuh dan untuk pertumbuhan-tumbuhan dan diperolehi oleh tumbuhan dalam bentuk ion nitrat yang diserap ke dalam tumbuhan daripada tanah. Okey, penyingkiran ion nitrat daripada tanah ini mengurangkan kesuburan tanah lah. Jadi kalau tengok pokok tu tak subur, maksudnya kurang nitrogen. Okey, jadi nak suruh banyak nitrogen, kena tambah ion nitrat. Okey, yang ketiga, faedah kita nitrogen yang ketiga, manfaat dia mengekalkan kesuburan tanah dan meningkatkan produktiviti hasil tanaman. Jadi masalah tanah yang kurang subur dapat diatasi melalui penggiliran tanaman untuk menjadikan tanah tu lebih subur, dan juga boleh gunakan baja lah untuk menambahkan semula kandungan ion nitrat. Kenapa penggiliran tanaman? Okey, sebab tanaman yang berbeza, keperluan nutrien dia berbeza. Jadi contohnya kalau pokok tu tanam dengan satu tanah tu, satu kawasan tu ditanam dengan pokok jagung. Jagung mungkin memerlukan nitrogen 50%. Dia perlukan magnesium ke lagi. Contohnya bila dah habis satu sesi jagung dituai, kemudian tanam pula dengan pokok lain. Contohnya pokok padi. Okey, kemudian padi mungkin gunakan sikit aja. Okey, kandungan tu. Jadi kandungan nutrien tu dapat digilir. Bila adanya penggiliran tanaman, dia akan dapat kembalikan semula kandungan nutrien tanah. Okey. Dan tambah lagi, kalau biasanya pokok di kawasan-kawasan tertentu, untuk suburkan pokok, dia tanam pula pokok kekacang. Biasanya di kawasan ladang kelapa sawit lah. Pokok sawit tinggi, pokok kacang ni dia renek atas permukaan tanah je. Jadi dia tanam pokok kekacang untuk pastikan ladang sawit tu subur. Okey. Okey, hasilnya pertumbuhan-tumbuhan menjadi lebih sihat lah bila adanya keupayaan kawasan tu untuk menghasilkan kita nitrogen yang baik. Okey. Dan produktiviti hasil tanaman dapat ditingkatkan dan pendapatan para petani pun akan bertambah. Okey. Dan seterusnya, membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Okey, ini contoh-contoh protein tumbuhan yang kita biasa makan lah. Okey. Contohnya ni bayam. Okey, gambar ni boleh nampak ke tak, cikgu tak tahu ni. Ni benda apa kecil sangat tak nampak. Fig, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, kekacang. Okey, dan juga protein haiwan, daging, semualah. Okey. Nitrogen merupakan komponen penting dalam pembentukan protein. Kita tahu nitrogen penting. Kenapa makronutrien jenis nitrogen ni dia perlukan banyak? Sebab nak membentuk protein. Protein ni nak membina sel-sel dia. Okay? Jadi tanpa nitrogen, tak ada nitrat. Tak ada nitrat, tak adalah pembentukan protein. Okay? Protein diguna untuk membina sel baharu dan membaiki sel yang rosak. Okay? Bekalan protein yang berterusan adalah penting untuk menjamin kesinambungan dan penyelenggaraan kehidupan bagi semua jenis hidupan. Tak kiralah sama ada tumbuhan ataupun haiwan. Okey, dan seterusnya faktor yang keberapa dah ni? Yang keempat ke yang kelima? Okey, kebaikan dia, faedah dia. Yang seterusnya, membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan lagi. Okey, sambungan. Ini sambungan yang tadi. Tumbuhan menggunakan nitrogen dalam bentuk ion nitrat untuk yang diserap untuk membentuk protein tumbuhan. Okay, haiwan pula memperoleh unsur nitrogen daripada protein tumbuhan. Dia makan pokok tu. Okay, atau protein haiwan melalui pemakanan. Ada juga haiwan yang makan haiwan kan. Jadi kalau kita belajar, kalau ingat kita belajar masa tingkatan 2 dulu, ada rantai makanan. Okay, dan juga membentuk siratan makanan. Rantai makanan bermula daripada pengeluar, iaitu tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan hijau akan dimakan oleh pengguna primer. Pengguna primer ni haiwan yang makan tumbuhan. Contohnya arnab, belalang.
yang makan tumbuhan. Kemudian ada pula pengguna sekunder. Pengguna sekunder dia makan pula haiwan yang makan tumbuhan tadi tu, pengguna primer tadi tu. Jadi kita dia ni macam mana pengguna sekunder ni dapat protein? Dia dapat daripada pengguna primer, haiwan yang makan tumbuhan. Haiwan yang makan tumbuhan, pengguna primer, macam mana dia dapat protein? Dapat daripada tumbuhan. Tumbuhan macam mana dia dapat protein? Dia bina protein melalui sumber nitrat yang dia dapat tadi. Okay? Jadi sumber nitrat nak dapat dari mana? Dapat daripada nitrogen di udara. Jadi proses ni akan sentiasa berulang-ulang. Okey, dan yang terakhir, kebaikan ataupun faedah kita nitrogen yang terakhir ialah mengurangkan pencemaran alam sekitar. Bagaimana dia boleh mengurangkan pencemaran? Okey, perebutan dan penguraian protein dalam sisa tumbuhan dan haiwan akan membentuk sebatian amonium tadi dalam proses penitritan tadi. Okey, dan seterusnya ion nitrat dia bentuk dua bahan lah. Mula-mula bentuk sebatian amonium, seterusnya dia bentuk ion nitrat. Daripada sebatian amonium akan jadi ion nitrat melalui tindakan bakteria dan kulat. Tadi cikgu dah cerita dah tadi. Okey. Jadi proses dalam kita nitrogen seperti penitritan membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar dan diaplikasikan dalam teknologi hijau untuk menghasilkan kompos. Kalau tidak, kalau tak ada ni, stokor jasad tumbuhan dan haiwan dan juga mayat manusia yang mati tidak mereput. Bayangkan daripada zaman Nabi Adam, boleh jadi gunung ganang dah mayat kalau tidak berlaku proses penitritan, perebutan tadi. Okey. Jadi ini salah satu untuk cara untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, jadi tamatlah sudah tajuk 2.3. Seterusnya nanti kita akan sambung topik 2.4 dalam sesi seterusnya lah minggu akhir. Tugasan seterusnya ialah menjawab, awak perlu jawab soalan dalam modul ulas. Hasil penerangan cikgu tadi, awak perlu jawab soalan dalam modul ulas. Okey, soalan ada nota juga ni. Nota ni sama je dengan penerangan tadi, cuma dalam bentuk nota macam gini lah. Okey, boleh tengok balik nota ni dan jawab soalan ni. Okey, jawab latihan prestasi ni dia mula muka surat 22. 21 tu nota, 22. Latihan ni jawab belaka sehingga muka surat 26. Muka surat terakhir dia ialah muka surat 26 sebelum masuk tajuk teknologi pengeluaran makanan. Okey, jadi pastikan semua kerja tu siap dan tidak ada kerja yang tertangguh sebelum kita jumpa pula dalam sesi akan datang. Sekian tu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.